Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar tuan-tuan? Tuan-tuan, selalu saya maklumkan dan saya kongsikan dalam video-video saya yang lepas bahawa Malaysia adalah sebuah negara harmoni yang unik, seumpama sekebun cinta nan berbunga. Malaysia adalah sebuah negara yang berbilang kaum, yang berbilang bahasa, berbilang agama dan budaya, dengan anggota masyarakatnya hidup berdampingan dan bercampur gaul antara satu sama lain. Jika kita menelusuri sebelum merdeka, proses hidup berdampingan dan bercampur gaul ini berlaku secara terbatas. Namun, selepas merdeka, proses itu semakin lama semakin meningkat. Lebih-lebih lagi dengan adanya dua faktor, iaitu perbandaran yang pesat dan migrasi dalam beberapa dekad kebelakangan ini. Rakyat Malaysia yang kini anggarannya berjumlah sekitar 32 juta, terdiri daripada orang Melayu, kaum Cina, India, orang asli, Sikh, Siam dan lain-lain di Semenanjung. Manakala sahabat-sahabat kita, orang Iban, Bidayuh, Kadazan, Dusun, Sama Bajau dan suku kaum Bumiputera yang lain yang walaupun kecil bilangannya mendiami di Sabah dan Sarawak. Selain itu, terdapat juga warga-warga asing, khususnya pekerja asing yang berasal daripada beberapa buah negara dengan sebahagiannya menjadi penduduk tetap negara ini. Hal ini berlaku kerana jika kita lihat pada tahun 1980-an, apabila pemerintah memperkenalkan membawa masuk pekerja asing bagi memenuhi keperluan tenaga kerja di sektor-sektor tertentu dengan matlamat untuk pembangunan ekonomi negara. Manakala jika kita lihat dari segi sistem kenegaraan, Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan dengan pilihan raya diadakan secara tetap sejak merdeka hingga kini. Malaysia juga melaksanakan sistem persekutuan yang terdiri daripada gabungan negeri-negeri di Semenanjung dan wilayah iaitu negeri Sabah dan Sarawak yang dipertautkan dengan tanah Semenanjung oleh perairan laut Cina Selatan. Walaupun mempunyai pengalaman dijajah oleh kuasa penjajahan yang sama iaitu penjajah Inggeris, namun terdapat beberapa ciri-ciri khusus yang berbeza antara Sabah dan Sarawak dengan Semenanjung yang perlu diambil kira. Sejarah menunjukkan bahawa kemerdekaan Malaysia adalah hasil perjuangan semua kaum yang berpegang pada prinsip perpaduan, permuafakatan dan persefahaman. Pengalaman Malaysia sejak kemerdekaan selama hampir 7 dekad ini menunjukkan sekalipun Malaysia masih boleh dianggap sebagai negara baru yang bercirikan kepelbagaian kaum, bahasa, kepelbagaian budaya dan agama, tetapi Malaysia mampu untuk menjalinkan dan mengekalkan hubungan yang relatifnya baik antara kaum dan penganut agama serta memelihara hubungan kewilayahan antara pusat dan negeri secara aman tanpa adanya banyak masalah dan pergolakan. Namun tuan-tuan, pengalaman sepanjang pembinaan negara, pembinaan masyarakat dan bangsa tidak akan berlaku tanpa wujud atau adanya peristiwa cemas dan membimbangkan. Sebagai contoh, peristiwa 13 Mei 1969 telah memberikan pengajaran yang pahit kepada kita semua tentang pentingnya dan memberikan pengajaran kepada kita tentang pentingnya untuk kita mengukuhkan permuafakatan dan persefahaman serta menjamin keadilan sosial supaya perpaduan yang kita sayangi ini dapat kita kekalkan dan kita perkukuhkan. Permuafakatan dan persefahaman ini telah menjamin kestabilan politik dan keamanan sosial yang membolehkan pembangunan ekonomi berjalan pesat sehingga Malaysia dianggap sebagai sebuah negara membangun yang berjaya dan disegani oleh dunia. Bahkan, tuan-tuan, kalau kita lihat, pengalaman Malaysia dianggap sangat berguna dan sering dijadikan contoh sebagai sebuah negara membangun yang berjaya menguruskan hubungan etnik dan agama yang pelbagai.
di sebalik kejayaan dan pembangunan ekonomi dan hubungan antara kaum dan agama ini, betul, benar, terdapatlah tanda-tanda yang kita masih menghadapi masalah dalam membina persefahaman dan permuafakatan antara kaum dan agama. Bahkan kalau kita dalami, kita akan lihat dalam beberapa segi, jurang pemisah antara kaum dan agama mula menjarak dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Justru tuan-tuan, ada pendapat mengatakan bahawa perpaduan yang wujud di Malaysia hari ini masih bersifat lahiriah ataupun sekadar di atas surface, di atas kulit yang berasaskan pada toleransi dan bukannya perpaduan yang mendalam dan yang hakiki berasaskan prinsip saling menghormati dan menghargai kepelbagaian. Dikatakan bahawa kita masih lagi boleh melihat sentimen perkauman yang menebal dan fahaman agama yang sempit yang menjejaskan hubungan penganut pelbagai agama yang masih wujud dan berterusan walaupun ia sering terpendam. Malahan, kalau kita lihat memasuki abad yang ke-21 yang lepas, terdapat beberapa peristiwa yang menjejaskan hubungan kaum dan agama seperti sekadar contoh, peristiwa Kampung Medan pada Mac 2001 serta ketegangan yang muncul selepas peristiwa Murti ataupun Muhammad Abdullah, iaitu seorang bekas komando tentera dan pendaki Gunung Everest pada Disember 2005. Peristiwa seperti ini, tuan-tuan, adalah cetusan ketegangan di peringkat arus bawah di sesetengah kawasan, golongan bawahan dan terpinggir, serta di kalangan kaum minoriti yang merasakan hak mereka tidak terbela, malah diketepikan. Justru, kalau kita lihat perkembangan ini semestinya menegaskan kepada para pemimpin dan warga negara bahawa perpaduan antara kaum dan agama tidak boleh diambil mudah. Namun, kita akui, alhamdulillah, di sebalik peristiwa-peristiwa itu terdapat beberapa perkembangan yang positif. Sekalipun muncul ketegangan ekoran daripada peristiwa yang tertentu, secara umumnya wujud pandangan dan hasrat untuk berbincang dan mencari penyelesaian secara objektif dan rasional di dalam kalangan pemimpin dan pelbagai lapisan masyarakat. Justru, ketegangan yang muncul sebelum ini dapat dikendurkan. Selain itu, tuan-tuan, sejak dari merdeka, telah lahir beberapa generasi baru rakyat Malaysia yang berbilang kaum yang mengalami pengalaman hidup bersama, khususnya melalui sistem pendidikan negara. Mereka menganggap diri mereka adalah anak Malaysia dan semakin menerima konsep bangsa Malaysia. Generasi yang baru ini merupakan harapan masa depan negara dan bangsa Malaysia yang akan datang. Berdasarkan latar belakang sedemikian, kita boleh menyingkap 3 perkara penting yang berkait erat dengan persoalan negara bangsa di Malaysia pada waktu ini dan juga pada waktu yang akan datang. Persoalan yang pertama, adakah konsep dan pengisian bangsa Malaysia ini telah dapat kita fahami? Kedua, perpaduan kaum untuk membina bangsa Malaysia ini sebenarnya adalah memerlukan kefahaman kita, tapi adakah kita telah memahaminya juga? Dan yang ketiga, bagaimanakah untuk kita memanfaatkan kepelbagaian kaum, kepelbagaian bahasa, budaya dan agama dalam usaha mencapai perpaduan ini? Maka, dalam memahami 3 persoalan ini dan kita menyimpulkan beberapa pengalaman dan pengajaran yang berguna daripadanya, yang bukan sahaja memperkayakan korpus ilmu tentunya tentang hubungan kaum dan agama, tetapi ia juga menyumbang kepada usaha untuk kita membina perpaduan dan permuafakatan dan erti kata yang sebenar. Justru, kita harus ingat, kita tanam ke dalam hati kita bahawa penyelesaian secara baik dalam ketiga persoalan ini sudah tentu
akan menjamin suasana yang lebih harmoni secara berterusan serta menguntungkan pengukuhan negara bangsa dan kemajuan bangsa Malaysia. Kita akan membincangkan, tuan-tuan, ketiga-tiga persoalan ini dalam video kali ini. Pertama adalah tentang persoalan bangsa Malaysia. Persoalan negara bangsa ataupun lebih-lebih lagi berkait dengan bangsa Malaysia telah menarik perhatian pelbagai pihak untuk membicarakannya selama beberapa tahun sebelum ini. Ya, walaupun sebelum tu telah ada perbincangan mengenai negara bangsa atau bangsa Malaysia ni, tapi perdebatan secara lebih meluas hanya tercetus setelah mantan Perdana Menteri Malaysia pada waktu kali yang keempat, Perdana Menteri Malaysia keempat iaitu Tun Dr. Mahathir mengemukakan isu pembinaan bangsa Malaysia dalam ucapan beliau pada Majlis Perniagaan Malaysia pada tarikh yang saya anggap keramatlah pada 28 Februari 1991 iaitu tarikh beliau melancarkan Wawasan 2020. Dalam Wawasan 2020 ini, kita tengok, kita Google semula tuan-tuan, kita akan melihat bahawa cabaran yang pertama dan yang paling asas dalam usaha menjadikan Malaysia sebuah negara maju mengikut acuan kita sendiri yang kita jangkakan dah lepaslah pada tahun 2020 adalah dengan membentuk sebuah negara bangsa yang bersatu padu serta menyanjung masa hadapan yang diperkongsi bersama. Bangsa itu, tuan-tuan, mestilah sejahtera. Bangsa itu mestilah terintegrasi wilayah-wilayahnya dan kelompok-kelompok etniknya. Bangsa Malaysia ini juga harus menikmati kehidupan bersama yang sepenuhnya berasaskan persamaan hak dan keadilan. Serta kita ingin membentuk sebuah bangsa Malaysia dengan rasa taat setia dan pengabdian yang tidak berbelah bagi terhadap bangsa Malaysia tersebut. Namun, tuan-tuan, dalam ucapan itu, pada 28 Februari 1991 itu, persoalan bangsa Malaysia mahupun persoalan negara bangsa tidak ditaktifkan, apatah lagi diperincikan. Boleh kita katakan ucapan itu lebih merupakan satu lontaran ideal yang menjadi landasan wawasan yang perlu diberikan pengisian secara lebih terperinci. Maka pada waktu itu pelbagai pendapat dan reaksi dapat kita lihat mengenai persoalan bangsa Malaysia pada bermula tahun 1991. Terdapat golongan yang berpendapat bahawa bangsa Malaysia adalah sama sebenarnya seperti konsep Malaysian Malaysia yang dianjurkan pada tahun 1960-an oleh mantan Perdana Menteri Singapura pada waktu itu iaitu Tuan Lee Kuan Yew ketika Singapura menjadi sebahagian daripada Persekutuan Malaysia. Oleh sebab itu, golongan ini dia bersifat reaktif dan dia bimbang bahawa pembinaan bangsa Malaysia akan melemahkan kedudukan bangsa Melayu sebagai bangsa peribumi yang sudah lama wujud dalam sejarah dengan peranannya sebagai pentakrif bangsa Malaysia yang sedang dibina itu. Namun begitu, di pihak yang satu lagi, di pihak yang lain, terdapat sambutan yang positif, khususnya dalam kalangan keturunan etnik Cina dan India yang melihat bahawa pembinaan bangsa Malaysia sebagai perkembangan baru ke arah mengakui hak mereka sebagai rakan kongsi yang sama darjat dalam membina sebuah negara bangsa baru dengan identiti sepunya yang terdiri daripada semua kaum di Malaysia. Tapi walaupun demikian, sebilangan daripada mereka ini masih mempunyai keraguan tentang persoalan bahasa, persoalan budaya, persoalan agama mereka di samping hak-hak lain dalam kita katakan sebagai skema besar bangsa Malaysia ni. Manakala kalau kita lihat dalam peringkat wacana ilmu pula, terdapat sambutan yang positif terhadap gagasan Wawasan 2020 dahulu mengenai bangsa Malaysia. Gagasan bangsa Malaysia ini dilihat sebagai selaras dengan sejarah dan perkembangan
zaman untuk membolehkan Malaysia menuju ke arah masa hadapan yang lebih bersatu padu. Pembinaan bangsa Malaysia dilihat sebagai satu jalan keluar bagi mengukuhkan negara pada masa depan. Dan proses ini boleh dilakukan dengan mengembangkan nasionalisme Malaysia. Untuk itu, tuan-tuan, nasionalisme Melayu pula harus didefinisikan, didefinisikan semula supaya ia boleh menjadi pentakrif kepada nasionalisme Malaysia. Namun, kita akui dalam perbahasan mengenai negara bangsa dan bangsa Malaysia setakat ini, persoalan negara bangsa secara konseptual masih lagi kita katakan sebagai bermasalah dan mungkin boleh dianggap bercelaru. Sebabnya ada pihak yang melihat bangsa daripada kacamata yang agak legalistik, melihat dari sudut pandang perundangan lah kita katakan, dengan merangkaikan persoalan bangsa tadi dengan konsep warga negara. Seakan-akan isu bangsa adalah satu perkara perundangan. Berdasarkan pengertian ini, tuan-tuan, bangsa Malaysia dikatakan boleh terbentuk dengan 3 syarat. Iaitu, pertama, menjadi warga Malaysia. Kedua, mengamalkan cara hidup berlandaskan kebudayaan Malaysia dan menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa harian. Ada pula pihak yang menyamakan konsep bangsa dalam gagasan bangsa Malaysia yang kita bincangkan ini dengan konsep ras, iaitu satu konsep berdasarkan keturunan darah, dan oleh sebab itu dihujahkan bahawa pembentukannya amat sukar kecuali jika berlaku perkahwinan campur secara besar-besaran. Justru, tuan-tuan, bila kita membincangkan tentang perkara ini, tentang bangsa Malaysia, tentang negara bangsa, kita juga lihat dalam penulisan-penulisan di akhbar arus perdana lah kita kata, bangsa Malaysia juga sering diterjemahkan sebagai Malaysian race. Maknanya kaum Malaysia dan bukannya Malaysian nation, bukannya bangsa Malaysia seperti yang kita bincangkan. Pengertian sebegini, tuan-tuan, kita lihat dia masih lagi ada lah. Selain daripada itu, istilah ni pula, konsep bangsa ni pun menjadi masalah juga. Sebabnya ramai lagi yang tidak faham tentang apa maksud bangsa. Bangsa sering ditakrifkan sebagai satu kelompok manusia berasaskan ciri fizikal, iaitu ras dan keturunan. Selain itu, konsep bangsa ni sering pula disamaertikan dengan kaum. Bangsa, kaum, etnik. Kadang-kadang selalu orang duk cerita 3 ni yang bermaksud satu kumpulan etnik berdasarkan ciri budaya dan keturunan yang sama. Selanjutnya, perkataan bangsa itu juga membawa maksud satu komuniti politik dalam wilayah tertentu seperti nation dalam bahasa Inggeris lah. Jadi memandangkan konsep bangsa mengandungi, kita katakan sebagai ketaksaan sedemikian, maka ada pengkaji menganjurkan supaya kita menerima istilah nasion sebagai kata ganti bagi istilah bangsa untuk memaksudkan komuniti politik yang kita sebut tadi. Sudut pandang ini, dia menghujahkan bahawa oleh sebab nasion ataupun bangsa ni adalah kata akar kepada istilah nasionalis dan nasionalisme yang sudah pun mantap penggunaannya dalam bahasa Melayu, maka tidak ada alasan yang kukuh untuk kita tidak menerima konsep nasion dalam perbendaharaan bahasa Melayu. Namun, mereka menegaskan bahawa dengan penggunaan istilah nasion ini tidak bererti kita mengetepikan istilah bangsa. Kita boleh menggunakannya secara bersilih ganti dengan maksud yang sama. Justru persoalan yang timbul adalah apakah definisi bangsa pada kita semua. Kita tanya hati dan kita tanya jiwa kita agar Malaysia terus menjadi sekebun cinta nan berbunga. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Bye.